Baik, tadi sedikit tip ataupun bingkisan tip berjimat untuk para penonton berhubung dengan segmen yang baru saja kita saksikan sebentar tadi. Baik, kalau awal tadi kita berikan sedikit perkembangan tentang situasi di Kinabatangan, kini terus di talian bersama penguasa kanan bomba 1 Tuan Khairul Azwan yang merupakan penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Sabah. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi. Baik, Tuan, terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Sedikit masa kami perlukan untuk mengetahui perkembangan di sana. Setakat ini bagaimana dengan usaha mencari dan menyelamat di kawasan bencana, Tuan? Baik, untuk hari kelima ini kita meneruskan operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir lumpur di Tongot, di mana dua lokasi berbeza kita teruskan pencarian. Yang pertama di Ladang Shengfu, di mana tempat berlaku banjir lumpur itu, mencari di kawasan-kawasan lumpur dan runtuhan rumah itulah. Okay, satu lagi lokasi kita di Kampung Pinanga, pencarian melalui sungai menggunakan bot penyelamat bersama dengan oleh pasukan penyelamat di air bersama dengan agensi lain seperti PDRM dan juga APM. Tuan Khairul, bagaimana pula dengan logistik, dengan kelengkapan dan peralatan untuk mencari dan menyelamat? Apakah perlu lagi bantuan dari pihak-pihak lain? Buat masa ini kita meneruskan mencari 3 lagi mangsa yang kita tumpukan melalui sungai di kampung Sungai Pinanga. Jadi logistik buat masa sekarang kita mencukupilah menggunakan 2 bot daripada Jabatan Bomba dan bot daripada pasukan APM dan juga bot orang kampung. Tuan, selain dari apa visual yang kami dapat di sini, dari segi logistik, pergerakan fizikal juga agak susah kerana keadaan lokasi. Dan bagaimana pula dengan cuaca, Tuan? Sejauh mana ia memberi kesan kepada usaha mencari dan menyelamat? Keadaan cuaca buat masa sekarang ini di Sabah ni kadang-kadang berlaku hujan, memang memberi kesan, terutama di kawasan Ladang Shengfu. Untuk kita masuk ke dalam mengambil masa 4 ke 5 jam melalui jalan estate dan jalan off-road lah. Kadang-kadang agak sukar dan berbahaya. Melalui sungai juga, apabila berlaku hujan ni, air sungai agak deras dan air besar lah. Bagaimana pula dengan keadaan pasukan penyelamat kita dalam keadaan cuaca sebegitu dan juga situasi yang mencabar untuk mereka melakukan tugas? Bagaimana Tuan terus memberikan motivasi kepada mereka, Tuan? Untuk pasukan penyelamat telah memang sedia menjadi tugas kami untuk menghadapi cabaran dan dugaan seperti ini. Jadi kita sentiasa bersiap sedia dari segi fizikal dan mental untuk meneruskan operasi seperti ini. Tuan, sebaik tiba di lokasi, apa antara teknik ataupun mekanisme yang dibuat untuk mengenal pasti kawasan mana yang perlu dicari terlebih dahulu? Okey, yang pertama kita di lokasi pertama di Ladang Shengfu, kita mendapatkan maklumat ataupun kita membuat size up melalui temubual oleh manager estate kawasan mana berlakunya tanah runtuh itu ataupun banjir lumpur itu. Kemudian kita mengkaji juga strategi kemungkinan mangsa hanyut di sungai. Oleh itu dalam masa yang sama kita menggerakkan pasukan daripada sungai untuk ke hulu sungai, menyusuri sungai untuk mencari mangsa. Baik. Tuan, bagaimana pula dengan warga masyarakat? Bagaimana mereka boleh membantu para penyelamat dalam situasi ini? Bagi masyarakat sekeliling ataupun penduduk kampung, kita sangat menghargai bantuan daripada penduduk kampung di mana mangsa pertama kedua ni juga dijumpai oleh orang kampung. Dan sama-sama membuat pencarian bersama agensi penyelamat. Baik. Tuan Khairul, terima kasih kerana berkongsi maklumat terbaru bersama kami dan terima kasih sekali kepada semua penyelamat kita yang bertugas untuk mencari dan menyelamat mangsa akibat bencana yang berlaku, dan itu tadi sempat kita kongsikan bersama penolong pengarah bahagian operasi dan penyelamat Sabah, Tuan Khairul Azwan Ibrahim.